salam sejahtera. Inilah berita perdana maklumat sahih jenama dipercayai. Edisi hari ini Isnin 29 Jun bersama saya Ismail Adnan dan saya Nurul Hidayah Nawai. Berikut paparan utama malam ini. Kos ujian saringan COVID-19 perlu ditanggung sendiri oleh semua pihak yang baru masuki Malaysia. 1,115 parti cuba masuki sempadan negara ditahan sejak 1 Mei. Pasukan petugas khas kebangsaan buat kawalan ketat. Taman tema termasuk Taman Tema Air dibenarkan untuk kembali beroperasi mulai 1 Julai ini. Kebenaran itu diumumkan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini. Ia melibatkan 54 taman tema dengan jumlah tenaga kerja lebih 10,000 orang. Pengusaha semua taman tema perlu mematuhi SOP yang ditetapkan, termasuk memastikan penjarakan sosial dipatuhi pada setiap masa. Had pengunjung adalah berdasarkan kapasiti ruang serta saiz taman tema tersebut. Pengunjung juga perlu menjalani proses pendaftaran melalui aplikasi MySejahtera serta pemeriksaan suhu badan dan juga penyediaan hand sanitizer. Bagi pengusaha taman tema air khususnya, mereka perlu mengikut garis panduan pengurusan dan penyelenggaraan kolam renang awam oleh pihak berkuasa tempatan serta garis panduan pemantauan kualiti kolam air. Garis panduan dan prosedur operasi standard SOP boleh diperoleh dari laman sesawang Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Dalam pada itu, bermula hari ini, warga negara asing dan rakyat Malaysia yang pulang perlu menanggung sendiri kos ujian saringan COVID-19 setibanya di Malaysia. Pun begitu, caj berikut akan dikecualikan kepada orang kelainan upaya OKU, pegawai kerajaan yang kembali dari luar negara atas urusan rasmi serta pelajar yang pertama kali pulang dari luar negara. Tiga kategori tadi mungkin telah pun dibuat saringan kalau mereka pulang awal tadi, dan mungkin mereka telah pun membayar kos untuk saringan tersebut. Jadi pihak mesyuarat khas pagi tadi telah bersetuju supaya membenarkan mereka untuk menuntut semula cas yang mereka bayar kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Semalam 318 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air melalui lapangan terbang antarabangsa KLIA dan KLIA 2 dan diarah menjalani proses kuarantin wajib di kediaman masing-masing. Sementara itu, tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang cuba memasuki sempadan negara secara haram dan kerajaan tidak akan berkompromi dengan mereka yang terlibat dalam penyeludupan masuk parti. Melalui operasi benteng yang melibatkan PDRM, Angkatan Tentera Malaysia ATM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dan Agensi Keselamatan Sempadan Malaysia AKSAM, sempadan negara dikawal secara bersepadu daripada dibolosi parti untuk mengekang jenayah rentas sempadan dan penularan wabak COVID-19. Sejak dari 1 Mei hingga semalam, seramai 1,115 parti dan 204 tekong telah ditahan kerana cuba memasuki sempadan negara secara haram, terutamanya melalui lorong-lorong tikus. Dan turut ditahan adalah 76 individu yang disyaki penyeludup serta 35 buah kapal. PDRM juga membuat sekatan jalan raya Ops Benteng
dan memeriksa 43,207 kenderaan bagi mengekang kemasukan parti terutamanya di jalan-jalan dan di jalan-jalan lorong-lorong tikus. PDRM telah berjaya menahan 5 warga negara asing di Sekatan Jalan Raya Ops Benting di atas kesalahan immigration. Sementara itu, Op Benteng jelas langkah proaktif pihak berkuasa ketika ini dalam menangani isu pembolosan parti melalui perairan negara secara menyeluruh. Usaha itu diperhebat lebih-lebih lagi memandangkan majoriti kes didalangi tekong warga tempatan. Pasukan petugas khas kebangsaan NTF yang dianggotai 19 jabatan dan agensi bertanggungjawab mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu daripada dibolosi parti. Kekurangan aset canggih menjadi antara punca yang mengekang usaha membanteras jenayah rentas sempadan. Ini ditambah kewujudan beberapa pulau di sempadan perairan negara yang dijadikan lokasi persembunyian parti. Tekong warga tempatan jelas sanggup memperjudikan kedaulatan tanah air demi mengaut keuntungan lumayan. Justru dilangkaui Panglima Wilayah Laut 3 Laksmana Pertama, Abdul Hamid Ali menegaskan NTF mempertingkat kawalan sempadan dengan memberi fokus kepada 3 sektor operasi. Tiap sektor mempunyai komandernya masing-masing. Sektor pertama, sektor 1 oleh APMM, sektor 2 oleh Polis Marine dan sektor 3 oleh Tentera Laut Diraja Malaysia. Kita ada 8 sektor daripada utara hinggalah ke selatan yang diketuai, dikoordinasikan oleh Angkatan Tentera Malaysia. Saya rasa pelaksanaannya menjadi sedikit mudah kerana perhubungan baik yang erat yang sebelum ini telah terjadi di kalangan penguatkuasa maritim ni, APMM, JLDM dan juga Polis Marine, membuatkan penugasan ini bertambah senang sikit. Bagaimanapun, keadaan menjadi sukar tanpa kerjasama negara serantau. Antara cabaran-cabaran yang kita hadapi di sini adalah yang pertama sekali adalah faktor geografi lah. Yang mana kita terlalu hampir dengan persepadanan negara. Antara dua negara lah, sama ada Thailand ataupun dengan Indonesia. So di situlah menjadi titik orang kata yang memudahkan pergerakan daripada sempadan. Lorong tikus di Malaysia dibahagikan kepada 3 kategori. Laluan yang mempunyai rekod tangkapan tetapi masih aktif, laluan kurang aktif dan laluan tidak aktif. Secara kolektifnya, ketiga-tiga kategori tersebut melibatkan lebih 500 laluan. Sementara itu, 3 kes baru COVID-19 dilaporkan hari ini. Jelas Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, ia menjadikan jumlah kes kumulatif positif di negara ini sebanyak 8,637 kes. 2 kes tempatan yang dikesan masing-masing melalui saringan pra-prosedur rawatan dan di tempat kerja. Manakala 1 kes import melibatkan rakyat Malaysia yang mendapat jangkitan di luar negara. Sehingga kini sebanyak 4 kes positif COVID-19 dan sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut 1 kes memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 121 kes, iaitu bersamaan dengan 1.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Dalam pada itu, kes pulih dan dibenarkan discharge hari ini berjumlah 16 dengan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dan telah discharge daripada wad sebanyak 8,334 kes. Berikut status terkini COVID-19 dalam negara diikuti data kes positif harian mengikut negeri-negeri.
Kesiapsiagaan berterusan Kementerian Kesihatan KKM menghadapi sebarang kemungkinan kecemasan awam antara faktor Malaysia menjadi antara negara terbaik membendung penularan COVID-19. Bagi pengarah bahagian kawalan penyakit KKM Dr. Nur Hayati Rusli, ia termasuk mempertingkat kemahiran dan pengalaman kaki tangan dari semasa ke semasa meski ketika COVID-19 belum wujud lagi. Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis Kebangsaan CPRC juga bersedia sebelum wabak tersebut merebak ke negara ini. Kukuhkan termasuk dari segi kapasiti capability di makmal kami, di hospital, di klinik kesihatan, di pintu masuk juga di mana kita telah mengukuhkannya, bersiap siaga dari segi termasuk manpower, peralatan perubatan, peralatan bukan perubatan, stockpile, perubatan dan sebagainya. So we are ready at time. Until on the 25th October last year, KKM telah pun dibuat penilaian oleh pihak WHO bersama-sama pakar daripada luar negara dari segi bagaimana Malaysia telah mematuhi keperluan di bawah International Regulation 2005. So Malaysia telah dipuji di atas semua kesiapsiagaan kepatuhan yang telah dicapai peringkat itu. Dr. Nur Hayati menjelaskan perkara itu di Putrajaya. Latihan bersama agensi-agensi lain giat dilaksana antaranya bersama PDRM, ATM, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Majlis Keselamatan Negara dan Agensi Pengurusan Bencana Negara. Kebijaksanaan Kepimpinan Negara khususnya Pengurusan Tertinggi KKM telah menyediakan hala tuju jelas dalam mengekang COVID-19. Strategi yang digunakan berteraskan 4 perkara iaitu kawalan sempadan, kawalan pergerakan, penjarakan sosial dan kawalan kendiri. Esok proses pengundian awal pilihan raya kecil PRK Don Chini berlangsung melibatkan 18 anggota polis. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Azhar Azizan Harun memaklumkan semua pengundi awal akan menunaikan tanggungjawab di bilik maklumat Balai Polis Chini. Pusat pengundian awal akan dibuka bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari dan sepanjang proses undi awal itu pematuhan garis panduan pencegahan COVID-19 akan dilaksana termasuk penjarakan sosial, pemakaian pelitup separuh muka, penggunaan cecair pembasmi kuman dan sarung tangan serta saringan suhu badan. Video tata cara mengundi dalam kebiasaan baru boleh ditonton melalui Facebook SPR ataupun Akademi Pilihan Raya. Proses pengundian awal itu akan turut disaksikan ejen calon dan pemerhati pilihan raya yang dilantik SPR selain disiarkan secara langsung di Facebook SPR. Semua peti undi bagi pengundian awal akan disimpan di lokap Balai Polis dan pengiraannya akan dibuat di Pusat Pengiraan Undi di Balai Maklumat Balai Polis Paloh Hinai. Hari mengundi berlangsung Sabtu ini membabitkan 20,990 pengundi. Pemantauan terus dilakukan sepanjang PRK Chini oleh pasukan operasi pematuhan polis bagi memastikan tiada pelanggaran SOP PKPP berlaku. Tegas Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, sekiranya berlaku pelanggaran SOP, tindakan pasti diambil terhadap sesiapa sahaja. Semua yang berada di sini, tak kiralah calon, petugas, orang ramai, penyokong, pengundi, supaya patuh kepada SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Kerana kegagalan pematuhan tersebut boleh menyebabkan mereka diambil tindakan oleh pihak berkuasa yang susah nak kontrol. Misalnya, sewaktu bergambar, susah nak kontrol. Ada yang nak selfie macam-macam. Jadi kadang-kadang tidak ada social distancing. Bersalaman misalnya, susah. Budaya kita memang budaya bersalaman. Jadi berebut-rebut juga orang nak bersalam.
Sementara itu, sebuah pusat hemodialisis di Klinik Kesihatan Chini Pekan akan dibina dengan peruntukan hampir RM2 juta. Pusat itu akan menempatkan 10 unit mesin hemodialisis serta sistem rawatan osmosis berbalik bagi rawatan pesakit buah pinggang di sekitar kukusan Chini. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, 2 buah hospital yang agak jauh dari Chini menyukarkan penduduk. Kita dapat angka yang menasabah untuk kita bangunkan sebuah pusat hemodialisis yang mana sekiranya dapat dibina pusat hemodialisis, maka tidak perlu lagi lah untuk dihantar ke tempat yang berjauhan. InsyaAllah pusat hemodialisis ini berfungsi kerana keperluan yang memang mendesak, dan kita di Kementerian Kesihatan memang sentiasa ingin membuat persiapan dan juga kesiapsiagaan. Tapak pembinaan sudah dikenal pasti pusat hemodialisis yang dibina di dalam pekarangan Klinik Desa Chini Pekan. Beliau menjelaskannya selepas membuat lawatan kerja di Klinik Kesihatan Chini dan juga Klinik Desa di Chini Timur, Pekan Pahang. Bicara kes Bendahari Agung UMNO, saksi berkata wang tunai lebih RM1 juta digunakan untuk PRK Sungai Besar pada 2016. Laporannya seketika nanti. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak memfailkan afidavit sokongan daripada bekas Peguam Negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali berhubung kes rasuah melibatkan 1MDB yang dihadapinya untuk menyingkirkan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Seri Gopal Sri Ram daripada mengetuai pasukan pendakwaan. Pemfailan itu menyebabkan pendengaran penyingkiran yang dijadual hari ini ditangguhkan pada 13 Julai nanti. Peguam Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah yang mewakili Datuk Seri Najib memberitahu perkara itu kepada pemberita selepas pengurusan kes di hadapan Hakim Mariana Yahya. Penangguhan pendengaran itu bagi membolehkan pejabat Peguam Negara membuat persediaan susulan pemfailan afidavit Tan Sri Apandi. Terdahulu, Datuk Seri Najib memfailkan permohonan untuk menggugurkan Datuk Seri Gopal Sri Ram daripada mengetuai pasukan pendakwaan dalam perbicaraan kesnya yang didakwa meminda laporan akhir pengauditan 1MDB. Permohonan itu disokong oleh afidavit Tan Sri Apandi. Dalam afidavit itu, Tan Sri Apandi yang mendakwa dalam hantaran yang dibuatnya di media sosial bahawa Januari 2018, Datuk Seri Gopal Sri Ram cuba memujuknya untuk mengarahkan penangkapan Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib sebelum ini didakwa atas pertuduhan menggunakan jawatannya bagi mengarahkan supaya laporan akhir pengauditan 1MDB dipinda sebelum dibentangkan kepada jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC bagi mengelakkan sebarang tindakan terhadapnya. Setakat ini 7 saksi pendakwaan telah memberi keterangan termasuk bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang dan bekas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah. Perkembangan perbicaraan pertuduhan kes rasuah RM2 juta terhadap Bendahari UMNO Datuk Seri Tengku Adenan Tengku Mansur, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dimaklumkan wang tunai berjumlah RM1,13,200 diambil daripada Datuk Seri Tengku Adenan di kediamannya untuk digunakan bagi pilihan raya kecil PRK Sungai Besar pada 2016. Saksi pembelaan Datuk Muhammad Rafi Ali Hassan, 42 tahun, yang juga setiausaha politik bekas Menteri Wilayah Persekutuan, memberi
memberi keterangan ketika disoal peguam Datuk Tan Hock Chuan pada prosiding bela diri Datuk Seri Tengku Adnan. Wang itu kemudiannya diserahkan kepada pengarah jentera PRK Sungai Besar ketika itu, Datuk Rizaman Muhtar di Ibu Pejabat UMNO di PWTC. Ia berlaku kira-kira 3 hari selepas mesyuarat antara Datuk Muhammad Rafi dan Datuk Rizaman di PWTC berhubung bajet dan strategi PRK Sungai Besar. Menurut saksi, wang untuk PRK itu adalah sumbangan peribadi Datuk Seri Tengku Adnan. Mahkamah juga diberitahu bahawa menjadi amalan politik UMNO tidak menyimpan resit perbelanjaan bagi PRK dan pilihan raya umum PRU sekiranya tiada perkara berbangkit selepas tempoh sebulan. Perbicaraan bersambung esok. Sementara itu, Mahkamah Rayuan Putrajaya menetapkan 25 Ogos ini untuk mendengar permohonan pihak pendakwaan bagi menangguh Perintah Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang mengarahkan pemulangan semula wang RM194 juta yang disita SPRM daripada UMNO di Ibu Pejabat UMNO, wanita MCA dan 3 lagi pihak. Mahkamah Rayuan sama turut menetapkan 21 Julai depan untuk mendengar permohonan pihak pendakwaan berkaitan kes sama membabitkan wang lebih RM1 juta terhadap UMNO Kedah. Bagaimanapun, permohonan sama bagi wang hampir RM11 juta terhadap Jekyll Trading Sendirian Berhad ditangguhkan ke satu tarikh lain yang belum diputuskan. Semua permohonan didengar di hadapan Timbalan Pendaftar Dharma Fikri Abu Adam. Pada 7 Februari lalu, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Muhammad Zaini Mazlan memerintahkan SPRM mengembalikan semula wang disita daripada Ibu Pejabat UMNO, wanita MCA dan 3 lagi pihak. Hakim Muhammad Zaini turut menolak permohonan pihak pendakwaan untuk menangguhkan pelaksanaan perintah tersebut pada minggu depan. Sementara bagi kes Jekyll Trading pada Mac lalu, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Jamil Hussein menolak permohonan pendakwaan untuk melucut hak wang disita dari syarikat itu. Inilah senario yang berlaku sekarang. Kanak-kanak dan remaja berumur antara 5 hingga 17 tahun perlu aktif sekurang-kurangnya 60 minit sehari. Pilihan di tangan anda. Jom aktif! Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada malam ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin masih lagi bertiup dari tenggara menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh demikian, keadaan ini adalah amat sesuai untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada malam ini. Dapat diperhatikan ketika ini hujan kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan kawasan di Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Timur Johor dan dijangkakan keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini akan beransur pulih dalam tempoh 1 hingga 2 jam sahaja lagi. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian Kapit, Mukah, Sibu dan juga Betong dan dijangkakan keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Manakala bagi lain-lain bahagian di Sabah, keadaan cuaca adalah baik dan tiada hujan buat masa ini. Pada esok pagi pula kami menjangkakan keadaan cuaca adalah baik dan tiada hujan melibatkan hampir ke semua kawasan di Malaysia. Kecuali hujan di 1-2 tempat masih lagi berpotensi untuk berlaku melibatkan kawasan-kawasan di sekitar bahagian Bintulu, Mukah, Betong dan juga Kuching. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada malam ini. Dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau boleh ke laman sesawang kami di www.met.gov.my. Sekian, Assalamualaikum.
Yayasan Sultan Ibrahim Johor YSIJ bakal menanggung sepenuhnya kos baik pulih wad perubatan perempuan Hospital Sultan Aminah SHA Johor Bahru. Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar dalam muat naik di akaun Facebook baginda berkenan membiayai kos berkenaan. Baginda juga akan melantik kontraktor bagi membolehkan kerja-kerja pembaikan dapat dimulakan dengan segera. Baginda juga mahu Pengarah Jabatan Kerja Raya, Pengarah Kesihatan Johor dan Pengarah Bomba Negeri segera berbincang mengenai pelan pembaikan. Titah Sultan Johor, peranan YSIJ juga amat besar kerana sentiasa terlibat dalam membantu masyarakat. Kira-kira pukul 3 petang semalam, wad perubatan perempuan HSA terbakar. Bagaimanapun, insiden tidak melibatkan sebarang kecederaan dan kemalangan jiwa. Baik, perkembangan banjir di Sabah. Setakat pukul 4 petang, seramai 1,209 orang daripada 377 keluarga ditempatkan di 15 pusat pemindahan sementara PPS di beberapa daerah di negeri itu. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah dalam kenyataan memaklumkan 323 penduduk daripada 102 keluarga ditempatkan di 4 PPS di Kota Belud. Manakala 751 penduduk daripada 236 keluarga ditempatkan di 8 PPS di Tenom. Selain itu, 59 orang daripada 20 keluarga ditempatkan di 1 PPS di Papar, 19 daripada 5 keluarga di 1 PPS di Penampang dan 57 orang daripada 12 keluarga di PPS Beaufort. Sebanyak 11 daerah terjejas melibatkan 152 kampung akibat hujan lebat Sabtu lepas. Baik, ini pula perkembangan banjir di Johor. Situasi banjir di Muar bertambah baik selepas penduduk terjejas semakin berkurangan. Setakat 7 malam, seramai 69 penduduk terdiri daripada 19 keluarga. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar R. Vinayandan berkata 2 pusat pemindahan sementara PPS masih dibuka. 2 PPS itu ialah Sekolah Kebangsaan SK Orang Kaya Ali yang menempatkan 49 orang daripada 13 keluarga. Manakala 80 orang melibatkan 22 keluarga berlindung di PPS SK Seri Menanti. Inilah Continuous. 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 Berjalan lancar tanpa insiden yang boleh mengganggu ketenteraman awak. Daripada tayara ke kembali. Continuous. Bergerak seiring masa. Continuous. Melangkaui generasi. Berganti teknologi. Continuous. Dari konti radio kini ke paparan visual. Continuous. Toleka Cilung, Samuga Wudagan Galilo. Continuous. Bringing you the latest local news and foreign stories. Continuous. 预计我国目前的透过各种语言和方言。Continuous. Di berkenaan Gemani Meramum, Gede Nilamal. Continuous. Penyalur maklumat utama Malaysia. Inilah Continuous, berita radio anda. Inilah Continuous, berita radio anda. Continuous. Bertemu kembali. Kerajaan akan menarik semula kebenaran aktiviti berkonvoi sekiranya peserta konvoi gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Peserta terutamanya penganjur konvoi seharusnya perlu memastikan SOP tersebut dipatuhi sepanjang aktiviti konvoi dijalankan. Jadi saya berharaplah kepada penunggang-penunggang motosikal yang berkonvoi ini, patuhilah SOP kerana kalau terlampau banyak kegagalannya akan menyebabkan keseluruhan konvoi-konvoi di Malaysia ini tidak dibenarkan lagi. Tapi setakat ini kita menganggap ianya merupakan satu kes terpencil dan pihak polis mengambil tindakan terhadap kumpulan berkonvoi tersebut. Beliau menjelaskan kepada media susulan insiden peserta konvoi bermotosikal didakwa melanggar PKPP di Pahang semalam. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri turut mengingatkan masyarakat agar kekal mematuhi prosedur operasi standard SOP walaupun pelbagai kelonggaran telah diberi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang memasuki hari ke-20 hari ini. Seramai 65 individu telah ditahan atas pelbagai kesalahan ingkar arahan dan daripada jumlah tersebut seramai 36 individu telah direman, manakala 29 individu lagi dikenakan kompaun. PDRM melalui Task Force Operasi Pematuhan
melibatkan 2,904 pasukan pematuhan yang terdiri daripada 13,528 anggota serta membuat 60,427 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPP. Sebanyak 3,891 pasaraya, 5,299 restoran serta 1,940 penjaja, 921 kilang, 1,670 pasar awam dan pasar tani telah diperiksa. Turut diperiksa semalam 3,729 tempat ibadah serta 1,467 tempat riadah. Beliau turut mengingatkan aktiviti-aktiviti seperti acara dan pertandingan sukan, aktiviti karaoke atau pusat hiburan keluarga dan aktiviti judi dalam talian yang melanggar SOP masih dilarang. 1,000 set sistem pertanian pintar disediakan untuk golongan B40 di bandar. Menyusul seketika nanti. Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Pelaksanaan program MyGIG diyakini mampu mendukung belia dalam ekosistem ekonomi gig pasca COVID-19. Program itu merupakan sinergi kerjasama rentas kementerian yang diusahakan Kementerian Belia dan Sukan KBS dalam membantu kumpulan belia meningkatkan potensi diri selain mengoptimumkan perkembangan ekonomi GIG. Ia adalah kerjasama KBS dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia menggunakan platform sedia ada di bawah Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, MDEC. Orang kata yang mengikat panjang, tapi dia based on projek. Jadi kedua-dua ini menyediakan satu peluang untuk belia terutamanya pasca COVID ini menjana pendapatan dari segi orang kata menceburi gig ekonomi yang mana kalau yang memerlukan lebih skill dan kepakaran mereka boleh menjurus kepada digital freelance. Tapi kalau yang kurang sikit dari segi profesional punya qualification dan sebagainya yang lebih kepada perkhidmatan maka bolehlah pergi kepada MyGig Service. Yang MyGig Service ni lebih kepada macam nak jadi rider, nak jadi orang kata dari segi skill membaiki kereta, membaiki aircon dan sebagainya. Tapi kalau yang digital freelance tu mungkin lebih orang kata lebih serius tasknya macam menjadi script writer, menjadi penterjemah. Sejak dilancarkan 23 Jun lalu, platform berkenaan mendapat lebih 500 pendaftaran belia seluruh negara. Ia juga melibatkan 100 platform digital merangkumi pelbagai bidang kepakaran dan perkhidmatan. Ini adalah satu bentuk kerja pada masa hadapan. Kita lihat di negara-negara lain, kerja-kerja gig ini ataupun kerja freelancer ni menjadi salah satu cara bentuk pekerjaan baharu. Kerana syarikat-syarikat yang ada, khususnya yang di negara-negara seperti di Eropah dan juga Amerika Syarikat, dia memilih pekerja-pekerja freelancer ni untuk melakukan tugasan-tugasan berdasarkan projek.
Malaysia mencatatkan lebihan dagangan berjumlah 10.41 bilion ringgit pada Mei 2020 dengan pertumbuhan 14.7% tahun ke tahun. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI dalam satu kenyataan menjelaskan lebihan dagangan melebihi 10 bilion ringgit itu merupakan yang keempat bagi tahun ini sekaligus tertinggi sejak Mei 2008. Jumlah perdagangan pada Mei 2020 bernilai 114.96 bilion ringgit, susut 27.8% berbanding Mei 2019. Prestasi ini selari negara serantau lain yang merekodkan penurunan pertumbuhan perdagangan pada Mei 2020 berikutan pandemik COVID-19 yang terus memperlahankan ekonomi secara global. Ekspor negara berjumlah 62.69 bilion ringgit menyusut 25.5%, manakala import berkurangan 30.4% kepada 52.27 bilion ringgit. Barangan utama ekspor termasuk produk elektrik dan elektronik serta minyak sawit dan produk berasaskan sawit. Manakala barangan utama import antaranya produk elektrik dan elektronik, petroleum dan makanan diproses. Perdagangan Malaysia bagi 5 bulan pertama tahun ini mencatatkan pengurangan sebanyak 8.7% kepada 688.57 bilion ringgit berbanding tempoh sama tahun lalu. Bagi tempoh tersebut, perdagangan lebih rendah direkodkan dengan Thailand, Singapura, India, China dan Hong Kong, manakala kenaikan dicatatkan dengan Republik Korea dan Indonesia. Ke arah merancangkan kembali industri pelancongan tempatan, Persatuan Pelancongan Domestik Malaysia MITA berkolaborasi dengan Insurans Senang memberi pelindungan sehingga RM20,000 dengan bayaran serendah RM4. Ia sekaligus memberi keyakinan kepada masyarakat untuk melancong ketika dilanda pandemik COVID-19. Presiden MITA Yuzaidi Yudanis menjelaskan kerjasama itu menawarkan pelbagai manfaat kepada pelancong tempatan. Insurans boleh dibeli melalui ahli MITA menerusi sistem portal Senang. So yang ini kita pertama kalilah dalam sejarah Malaysia kita mengadakan satu package khas insurans untuk cover siapa? Untuk cover rakyat Malaysia untuk melancong. Katakan kalau hotel tutup, package terpaksa batal, ferry terpaksa tutup untuk apa? Tak mau masa mungkin ada pandemik akan datang. Jadi dengan adanya insurans ni, rakyat Malaysia tak perlu risau. Beli package, beli insurans ni dengan harga RM4, dengan semurah-murah RM4, dia boleh cover, dia boleh dapat refund balik. Apa yang telah dijual atau apa yang telah dibayar pada hotel, pada travel agent dan juga pada product operator. Beliau menjelaskannya pada sidang media pameran E-Pelancongan Cuti-Cuti Malaysia 2020 MITA di Ibu Negara. Ketua Pegawai Eksekutif Insurans Senang, Syarian Raj berkata, insurans di bawah Zurich General Insurance Malaysia itu turut menawarkan perbelanjaan perubatan akibat kemalangan selain hilang bagasi dan barang peribadi. Perlindungan kesihatan, apa maksud perlindungan kesihatan? Dia dapat PA dan medical expenses. Kalau for example, I pergi Melaka, pergi Ipoh, I jatuh ke masuk hospital ke, kita cover sampai RM2,500. So ini adalah things yang kita akan buat untuk tolong mereka. Sometimes kalau dia pergi macam Lahad Datu, Sabah, dia pergi KK, dia pergi hiking semua. Dan kita ada evacuation dan repatriation. So maksudnya evacuation ialah kalau dia start ke situ, kalau dia ambil premium punya package, kita akan tolong untuk evacuate mereka. Dalam pada itu, bermula 1 hingga 15 Julai ini, MITA menganjurkan pameran E-Pelancongan Cuti-Cuti Malaysia 2020 bersama 200 pempamer menyediakan 1,000 produk pelancongan di laman sesawang www.mitaetravelfair.com. Melalui rakan strategik maya vekmania.com dan tourplus.my, pengguna boleh menempah bilik hotel, tiket tempat menarik dan pakej pelancongan dengan potongan harga sehingga 70%. Sehubungan itu, MITA menyasarkan 100,000 voucher terjual dengan jumlah jualan RM5 juta sepanjang 15 hari pameran itu berlangsung.
10 maut dalam serangan bersenjata di bangunan Bursa Saham Pakistan. Mereka yang maut adalah 4 pengganas yang ditembak mati oleh anggota polis. Turut maut 4 pengawal keselamatan, seorang anggota polis dan orang awam. Di Bangladesh, 23 orang maut manakala berpuluh lagi hilang selepas sebuah feri terbalik dan karam susulan berlaku pelanggaran dengan feri lain. Menurut pihak bomba, terdapat 50 orang di dalam feri tersebut. Kemalangan feri sering berlaku di negara itu kerana kelemahan tahap keselamatan selain penumpang melebihi muatan. Beijing kini mampu melakukan ujian COVID-19 sebanyak 1 juta sampel sehari. Pada 11 Jun, sebanyak 458,000 ujian dapat dilakukan dalam sehari berbanding hanya 40,000. Setakat semalam, hampir 8.3 juta penduduk di Beijing sudah menjalani ujian pengesanan asid nukleik. Masih lagi di China, hujan lebat yang menyebabkan banjir besar di wilayah Sichuan meragut 12 nyawa. Selatan China kini berdepan hujan lebat yang menyebabkan banjir dan tanah runtuh. Angka maut kini mencecah 78 orang. Baik, seterusnya untuk perkembangan sukan, kita akan bersama dengan sahabat penyampai yang sudah bersedia dengan laporannya. Ya, katanya ada banyak perkembangan dalam dan juga luar negara. Kita terus bersama rakan penyampai Nazri Fahmi. Silakan Nazri. Pemulihan singkat legenda sepak takraw negara dibenar pulang. SRAM intai peluang anjur beberapa kejuaraan squash tahun ini. Terima kasih Dia dan Ismail. Perkembangan sukan dimulakan dengan sukan sepak takraw. Legenda sepak takraw negara Rehan Mohamed Din yang sebelum ini menjalani latihan pembedahan pintasan jantung di Institut Jantung Negara IJN kini sudah pulih dan dibenarkan pulang ke rumah. Tempoh pemulihan bekas perejam negara itu juga singkat apabila hanya mengambil masa 3 hari sebelum dipindahkan ke ward biasa selepas pembedahan. Rihan ketika ditemui jelas terharu dengan sumbangan dan usaha Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan Yakib dan Yayasan IJN bagi memastikan dia dapat kembali hidup seperti biasa. Memang hutang budi lah pada beliau semua, IJN khususnya, kerana sebelum saya membuat pembedahan, memang kehidupan saya memang tak boleh nak bernafas seperti biasalah. Selepas saya menjalani pembedahan, alhamdulillah, saya buat fisioterapi pun alhamdulillah. Dan juga saya berterima kasih kepada pemerintah minat yang mendoakan. Pengurusi Yakib Datuk Nurul Arifin Abdul Majid dalam pada itu berkata, pihaknya akan terus memantau perkembangan rawatan susulan Rihan selepas ini. Ujarnya, Raja Libas berusia 53 tahun itu adalah antara kes bekas atlet yang mendapat perhatian Yakib sepanjang 12 tahun penubuhannya. Ini bagi memastikan semua ahli pertubuhan mendapat kebajikan sewajarnya. Kerjasama bekas atlet dengan Yakib mestilah berterusan sebab tanpa bekas atlet Yakib tidak akan wujud. Jadi saya rasa dengan adanya kes-kes seperti saudara Rehan, kita telah membantu bukan saudara yang sekarang ini, ramai lagi kita dah bantu. Saya harap ramai bekas-bekas atlet yang belum daftar dengan Yakib, harap mereka daftar yang dipeluang sekali lagi. Pada era kegemilangan, Rehan bergandingan dengan Nordin Sabarudin selaku tekong dan apik kiri Abdul Malik Samsudin merangkul pinggan emas antara regu Sukan Asia Beijing 1990 dan membantu pasukan untuk emas dalam tamasya sama. Dia turut membantu negara merangkul 1 emas antara regu Sukan Si Kuala Lumpur 1989 dan 2 emas Sukan Si Manila 1991.
Persatuan Racket Squash Malaysia SRAM merangka beberapa kejohanan yang boleh dianjurkan tahun ini jika pandemik COVID-19 di Malaysia semakin baik. Jelas pengarah kejurulatihan meja bersara S. Maniam, penganjuran kejohanan tersebut perlu melepasi 3 kriteria iaitu mendapat kebenaran kerajaan, pintu masuk sempadan negara dibuka dan cukup penyertaan daripada negara-negara anggota Persekutuan Squash Dunia WSF. Laporan Muhammad Zamri Soharani. Jika 3 perkara berkenaan berjaya dipenuhi, SRAM bercadang menganjurkan kejohanan squash kebangsaan pada bulan Oktober, kejohanan squash berpasukan Asia pada November dan Disember dengan kejohanan dunia berpasukan wanita. If everything goes well and the government gives permission, then we can do the national championships in October. So the national championships will be kind of a build-up for the Asian and the Asian for the world. Kali terakhir Malaysia menganjurkan kejohanan dunia berpasukan wanita adalah pada tahun 1996. SRAM juga bercadang untuk menganjurkan kejohanan squash remaja dunia, namun masih belum ada kata putus daripada WSF. Atas kertas, perancangannya nampak menarik, namun SRAM tetap mengambil langkah berhati-hati dan hanya berpandukan kepada kebenaran kerajaan sama ada dari segi latihan maupun penganjuran kejohanan. Walaupun kerajaan memberikan kelonggaran yang luas kepada sektor sukan dan rekreasi untuk kembali aktif dan menjalani latihan, pematuhan SOP yang telah ditetapkan amatlah perlu bagi mengelak jangkitan COVID-19 berlaku di kalangan warga sukan. Muhammad Zamri Soharani, Berita RTM. Sementara itu, susulan kebenaran oleh kerajaan bagi penganjuran mesyuarat, seminar, bengkel serta kebenaran kepada syarikat, koperasi, persatuan dan organisasi untuk melaksanakan mesyuarat agung tahunan AGM, Pejabat Perusahaan Sukan menerusi satu kenyataan memaklumkan kebenaran tersebut turut terpakai kepada semua badan sukan yang berdaftar di bawah Akta Pembangunan Sukan 1997 bermula 1 Julai 2020. Kebenaran itu bagaimanapun dengan mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan, termasuk jumlah maksimum ahli mesyuarat kira-kira 250 orang dengan mengambil kira kapasiti ruang tempat mesyuarat selain penjarakan sekurang-kurangnya 1 meter. Badan Sukan terlibat juga disaran untuk mengguna pakai aplikasi MySejahtera yang telah dibangunkan oleh kerajaan agar penilaian kesihatan ahli-ahli dapat dibuat bagi membolehkan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia mengambil tindakan yang cepat sekiranya berlaku kes baharu jangkitan COVID-19. Dalam pada itu, inisiatif Majlis Sukan Negara membenarkan atlet program Road to Tokyo memulakan latihan lebih awal, nyata melegakan skuad boccia negara. Biarpun Sukan Paralimpik ditunda ke tahun depan, namun bagi jurulatih Aiman Hafizi Abu Bakar dapat memantau latihan anak-anak buahnya secara lebih dekat. Dalam pada itu, Chiu Wei-lun yang menceriakan kem boccia dengan menempas slot ke Tokyo tahun depan turut menarik nafas lega dapat kembali menjalani latihan seperti biasa. Biarpun tamasya Sukan Paralimpik masih jauh, namun kem latihan ini dapat memastikan beliau masih mampu mengekalkan rentak permainan sebelum ini. Chiu Wei-lun berjaya mendapat tiket secara merit ke Tokyo bagi acara individu BC1 selepas mengutip mata pada 4 kejohanan sepanjang tahun 2019 sekaligus berjaya menduduki ranking ke-11 dunia. Kita balik ke perkembangan sukan luar negara. Bola sepak Piala FA Inggeris, Manchester City, Arsenal, Chelsea mara ke separuh akhir selepas menewaskan lawan masing-masing. Di Stadium Wembley, City bangkit daripada kekalahan pada aksi Liga Perdana Inggeris kepada Chelsea tempoh hari untuk menewaskan Newcastle 2-0. Gol The Citizen masing-masing dijadikan Kevin De Bruyne dan Raheem Sterling. Selepas terlepas kejuaraan Liga Perdana Inggeris kepada Liverpool, skuad Pep Guardiola berazam mempertahan Piala FA dan berpeluang merangkul trofi Liga Juara Eropah selain sudah memiliki Piala Carabao pada awal Mac lalu. Di Bramall Lane, Denis Ceballos membawa Arsenal ke separuh akhir dengan gol kemenangan pada masa kecederaan. Terdahulu jaringan lewat pemain Sheffield United, David McGoldrick, memadamkan kelebihan jaringan pembukaan Nicolas Pepe pada separuh masa pertama. Ketika aksi seakan-akan berlarutan ke masa tambahan, Ceballos mencirikan penyokong The Gunners dengan jaringan kemenangannya.
Sementara itu Chelsea meneruskan rentak cemerlangnya sejak kembali dari rehat penangguhan liga sebelum ini untuk mencatat kemenangan ketiga berturut-turut. Gol tunggal Ross Barkley pada pertengahan babak kedua membolehkan The Blues melangkah ke kelompok 4 pasukan terbaik kejohanan. Ini merupakan jaringan ketiga buat Barkley dalam saingan Piala FA musim ini. Berikut adalah jadual pertemuan separuh akhir kejohanan di Stadium Wembley pada 18 dan 19 Julai ini. Di Spanyol, Karim Benzema terus mempamerkan aksi konsisten ketika membantu Real Madrid menewaskan Espanyol 1-0 sekaligus menjarakan diri kepada 2 mata mengatasi Barcelona di puncak La Liga. Skuad bimbingan Zinedine Zidane yang mencatat 5 kemenangan berturut-turut meraih gol pertama hasil umpanan terbaik Benzema yang disudakan oleh Casemiro sebelum tamat separuh masa kedua. Jurang 2 mata Madrid terhasil selepas Barcelona seri di Celta Vigo Sabtu lalu sekaligus meletakkan Madrid semakin hampir untuk gelaran kedua Liga dalam tempoh 8 tahun. Selepas ini, Madrid akan menerima kunjungan Getafe yang kini di tangga ke-6 dengan 49 mata dan akan bertemu Athletic Club 2 hari selepas itu. Berikut keputusan aksi La Liga semalam dan awal pagi tadi. Skuad kriket Pakistan berlepas ke England untuk melakukan lawatan tanpa membawa sama 10 pemain yang disahkan positif COVID-19. Skipper ujian Azhar Ali berkata pasukan Pakistan yang bertandang selaku pelancong tidak sabar untuk bermain dalam peranan ujian pertama mereka sejak pandemik COVID-19 memaksa penutupan aktiviti sukan di seluruh dunia. Sejurus sebelum berlepas ke England, Azhar berkata semua pemain mereka sangat gembira selepas berdepan waktu yang sukar. Tambahnya, lawatan mereka ke England sentiasa mencabar dan persembahan mereka dalam 2 lawatan pada 2016 dan 2018 sangat memberansangkan dan akan cuba untuk mengulanginya. Pakistan memperoleh seri dalam siri 4 ujian dengan 2 sama pada 2016 dan dalam siri 2 perlawanan 1 sama 2 tahun kemudian. Kapal terbang sewa khas membawa anggota skuad termasuk 2 pemain simpanan dilihat memakai pelitup separuh muka dan melakukan penjarakan sosial semasa di lapangan terbang Lahore. Skuad Pakistan akan berdepan dengan perintah kuarantin selama 2 minggu sebaik tiba di England sebelum meneruskan persediaan mereka menjelang ujian pertama dengan 2 perlawanan pemanas badan selama 4 hari. Sekian saja berita sukan untuk hari ini. Kembali bersama dengan dia dan juga Ismail. Baik, seterusnya dalam segmen hashtag tular video di media sosial, seorang bayi sedang berenang di dalam kolam sendirian sambil diperhatikan ibunya. Difahamkan Elizabeth didedahkan untuk berenang sejak umurnya 6 bulan. Video itu meraih lebih 9 juta tontonan di laman Twitter. Di Indonesia, satu kelibat yang dipercayai makhluk halus yang sedang berlari secara tidak sengaja dirakam di bawah jambatan pada Jumaat lalu. Video dimuat naik Makassar_info di Instagram. Difahamkan rakaman itu telah dirakam oleh seorang individu yang ketika itu dia sedang menelusuri sungai di kawasan berkenaan.
Ini pula satu rakaman menunjukkan telatah lucu anjing laut meluncur ketika petugas membersihkan kolam. Rakaman tersebut menarik perhatian ramai sehingga mendapat lebih 100,000 ulang kicau. Tidak pasti di mana lokasi itu. Beberapa hari lalu tular sebuah video yang memaparkan sekumpulan lembu di atas jalan raya. Apa yang lucunya, salah seekor lembu dilihat mengejar kereta mereka. Kejadian itu mencuit hati dan rata-rata dari mereka terhibur dengan gelak tawa individu yang merakam video tersebut. Seterusnya dalam Bidiva mengenai kebenaran kerajaan menjalankan kembali aktiviti pawagam, teater dan acara secara langsung bermula Rabu ini. Selain syarikat pengendali pawagam perlu mematuhi SOP yang ditetapkan, mereka dicadangkan menyediakan laluan pejalan kaki khas penonton. Di samping proses pembersihan perlu dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Timbalan Pengerusi Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS, Datuk Norman Abdul Halim berkata, langkah itu mampu meyakinkan pengunjung ke pawagam dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Okey, kalau kita lihat dari segi bagaimana menarik penonton ke pawagam ni, ada banyak faktor. Faktor utamanya adalah keselesaan dan keyakinan penonton itu sendiri untuk pergi ke pawagam. Dan apa kita dapat lihat sekarang ini, kita baru nak buka pawagam semula dan kita harap mereka akan lebih yakin dengan SOP yang disediakan, tahap kebersihan dan sebagainya. Faktor ketiga mungkin ini adalah langkah sementara, mungkin pihak pawagam boleh menyediakan tawaran-tawaran menarik dengan diskaun, package-package yang tertentu untuk menarik seisi keluarga untuk ke pawagam. Beliau yang juga pengarah urusan KRU Studio Sdn Bhd turut menyarankan agar penggiat filem menggunakan platform digital untuk menyiarkan karya mereka. Sementara itu, pelakon veteran Fauziah Nawi berkata, persembahan teater dalam tempoh PKPP perlu mengutamakan keselamatan pihak produksi, pelakon dan penonton. Antara yang dicadangkan mengadakan latihan teater terbitan secara dalam talian dengan pelakon-pelakon terlibat. Sebagai pengkarya teater, saya mempunyai harapan yang tinggilah. Saya mahukan semua orang berada dalam keadaan selamat, pemain, penerbit, penonton. Dan saya berharap COVID ini benar-benar sudah hilang, sudah tiada lagi, supaya kita dapat yakin dan pasti bahawa kita berada dalam keadaan selamat ketika membuat persembahan. Baiklah, dengan itu berita perdana edisi Isnin 29 Jun 2020 berakhir di sini. Pastikan anda terus kekal bersama wajah dan format baharu semua buletin kami di saluran berita RTM. Tentunya maklumat yang sahih, jenama dipercayai dan jangan lupa patuhi SOP dan jaga kesihatan bagi mencegah jangkitan COVID-19. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.